muka surat 96. Muka surat 96. Hadis di bawah, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud bala berterusan akan menimpa orang mukmin, ujian berterusan akan menimpa orang mukmin, lelaki dan perempuan, sama ada pada dirinya sendiri, anaknya atau hartanya, yang menyebabkan dosa-dosanya sentiasa gugur sehingga dia bertemu dengan Allah dalam keadaan dia tidak mempunyai apa-apa dosa. Allahu Akbar. Muslimin muslimat sekalian, dosa ni ada titik hitam di mana? Di hati. Kalaulah dosa boleh dikesan, ada alat boleh mengesan dosa, dan alat tu dipasang di pintu-pintu masjid. Agak-agak imam berani tak nak masuk masjid ni? Tak berani. Kita semua berani tak nak masuk? Tak ada orang nak masuk. Masuk baru olo je, wi wong wi wong wi wong. Allahu Akbar. Tapi dosa ni tak nampak. Allah sembunyikan aib kita. Elok je muka macam lawa, cantik, macam soleh-solehah belaka. Tapi bayangkan kalau dosa itu bukan titik hitam tu di hati, tapi pada muka. Sekali ngompat satu, dua kali ngompat tiga, agak-agak dah penuh belum titik hitam. Penuh, tak ada ruang. Malahan bertingkat-tingkat. Maksudnya tebal. Sebab apa? Bab mengumpat saja kita dah mengumpat beribu-ribu orang dah. Ke puluh ribu tak tahulah. Daripada sekolah menengah start balik, masuk universiti ngumpat kawan-kawan, ngumpat cikgu, ngumpat kawan-kawan, ngumpat cikgu, mengata kawan sama kuliah, mengata pensyarah. Bila dah nikah mengata ipar, mengata adik-beradik. Bila ada jiran mengata jiran. Bila dah jadi AJK tu, AJK ni macam-macam. Musim pilihan raya semua musim mengumpat besar-besaran. Bukan aib dan sebagainya. Tapi tengok ada beza. Ada aib boleh dibuka dalam hal yang tertentu. Ini menurut Imam Al-Ghazali tu cerita lain. Tapi nak sebutnya bab mulut lidah saja dah penuh sangat dah dosa kita. Cuba bayangkan satu hari kita sakit kepala. Sakit kepala. Lepas tu nampak titik hitam kat muka tu jatuh. Agak-agak kita sabar tak sakit kepala tu? Sabar. Cucu pun bawa. Wan, nenek makanlah Panadol ni. Tak payahlah. Tak nampak ke dosa Wan tengah gugur ni? Contohlah, kalau dosa tu kita boleh nampak berguguran, kita akan kuat menanggung ujian. Tapi disebabkan itu alam ghaib. Tapi ini janji Allah. Berdasarkan hadis Nabi, orang mukmin akan diuji. Tak diuji dirinya direct, diuji melalui suami. Tak diuji melalui suami, melalui anak. Tak uji melalui anak, melalui harta. Akan dia uji. Supaya lalu akan digugurkan dosa. Maka dengan itu dia akan kembali kepada Allah daripada dengan keadaan dibersihkan Allah dosa-dosa. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah. Satu peristiwa berlaku, di hadapannya ada seorang lelaki soleh meninggal dunia dalam keadaan dahsyat, dimakan binatang buas, perutnya terkeluar. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, kenapa orang baik selalu ujiannya berat-berat?" Lalu Allah menjawab, sesungguhnya dia sa'alani darajah, dia meminta daripadaku satu darjat kedudukan. Namun kerana amal solehnya, ibadahnya tidak menyampaikan dia kepada kedudukan yang dia minta, maka ujian tersebut telah menyampaikan kepada darjat yang dia minta. Kita minta darjat apa di sisi Allah? Ahlil jannah. Sebagai ahli syurga, ini darjat yang sangat tinggi. Kita nak masuk syurga Allah. Apabila Allah melihat kita ini sangat berat, nak bangun malam, nak baca Quran, tak dapat sejam, setengah jam dah ngantuk, dah menguap-nguap dah.
zikir semua berat, sedekah lagi berat. Lalu Allah nak memberikan kita syurganya, maka Allah berikan kita ujian demi ujian. Kalau kita nak masuk syurga Allah tak mampu melalui jalan ibadah, maka kita tidak boleh ada pilihan melainkan melalui jalan ujian. Kalau jalan ujian pun tak nak, kita nak jalan mana? Sedangkan jalan tersebut bukan kita yang buat, syurga tersebut Allah yang buat. Allah Maha mengetahui mana jalan menuju ke syurga Allah. Kita minta 17 kali dalam solat, dalam setiap kali rakaat dalam Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalanmu yang lurus. Kita dah minta dengan Allah, bila Allah lorongkan sama ada jalan itu sakit, pedih, terseksa, tapi itulah jalan yang lurus yang akan meluruskan diri kita jadi betul. Tapi kalau Allah nampak kita dah mula leka dengan nikmat begitu begini, Allah beri ujian, kita balik semula ke jalan yang lurus. Baca hadis yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Yang sebelah dia, iza batalaitu abdan min ibadi mu'minan fahamidani wa sabara ala ma batalaituhu bihi fa ajru lahu kama kuntum tujruna lahu wa huwa sahihun. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila aku timpakan ujian, musibah, sakit dan lain-lain kesusahan ke atas salah seorang daripada hamba-hambaku yang beriman, dan lalu dia memuji aku kerana redha, maka aku akan perintahkan kepada para malaikat, tulislah segala ganjaran amalannya yang baik sebagaimana yang biasa kamu tulis semasa dia sihat. Riwayat Ahmad dan Tabrani. Allahu Akbar, subhanallah. Hadis yang terakhir kita baca ini memberi maksud makna yang begitu dalam, menunjukkan betapa besarnya cinta Allah datang bersama dengan ujiannya. Seseorang yang apabila diuji oleh Allah, Allah perintahkan kepada malaikat supaya menuliskan amalan yang sama walaupun ketika itu kita tidak buat. Contoh begini, kita sakit demam 3 hari, panas sekali. Kita akan paksa diri kita solat fardu, betul-betul tidak? Tapi kita mungkin meninggalkan solat duha sebab tak larat, solat tahajud tak larat, solat awabin qabliyah ba'diyah tak larat, nak baca almu pun tak larat, ketak-ketak. Namun asbab kita redha dengan Allah sakit tersebut. Masuk redha, kita terima dengan tenang, bukan tak makan ubat. Doktor, saya redha, doktor, tak payah bagi ubat, saya redha. Bukan macam tu. Ubat makan, tapi dalam tempoh nak sembuh itu sabar, redha. Antara ciri-cirinya, dia boleh mengekalkan akhlak yang baik. Tapi ada orang demam, dia sound semua satu rumah. Mak demam, kau jangan cari pasal. Suami baru je yang air sikit yang, bang tak nampak ke saya demam? Tak kerti bahasa ke? Dia dah hilang semua pertimbangan. Tapi bang, saya tak larat bang, boleh ya? Cakap elok-elok lagi, marah elok-elok, pesan elok-elok. Tak ada, dia jadi akhlak yang buruk, marah-marah ikut dan. Allah nampak sabar, redha, tetap jaga akhlak, jaga lidah. Ramai orang bila sakit hilang semua. Dulu soleh, dulu lembut, bila sakit habis hilang, tak boleh nak menahan. Lalu subhanallah, Allahu Akbar, Allah akan perintahkan kepada malaikat, catat baginya solat duha walaupun dia tak solat duha pagi itu. Catat baginya baca al-mulk walaupun ketika itu dia tak baca al-mulk, sebab dia sabar dan redha. Ada orang pula catat baginya sedekah, sebab masa dia senang kaya dulu dia banyak sedekah, sekarang dia miskin, dia bankrupt, dia tak mampu bersedekah, tapi dia tetap diberi pahala sedekah, dituliskan pahala sedekah kerana dia redha dengan miskin ataupun bankrupt dia tu. Allahu Akbar. Sebab itu dalam hadis yang lain, nanti baca lagi ada jumpa hadisnya. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Apabila dia redha, maka dia dapat redha Allah. Apabila dia marah, dia mendapat kemurkaan Allah. Jadi selepas ini ibu-ibu ayah-ayah sekalian, bila ada je ujian apa saja, balik lepas ni keluar, tiba-tiba tak jumpa selipar. Mula-mula dah niat dah nak sabar, tiba-tiba selipar hilang. Dah lupa dah pasal sabar. Orang yang ceramah sabar belum tentu boleh sabar. Sebab sabar bukan kekuatan akal, tapi kekuatan dalaman. Bila tengok selipar kita orang pijak-pijak, nampak pula siapa pijak orang dah lama, kita geram.
Itu pun boleh jadi cerita. Geram betul dia sengaja nak pijak sifat aku. Tahulah dia mesti tahu tu sifat aku. Dah jadi cerita pula Allah akan uji. Kita niat nak sabar ni, ujian akan datang hari ni. Bukan ujian berat-berat ikut kemampuan. Dah takut dah pula. InsyaAllah sabar. Hari ni ibu-ibu sekalian, kita cuba tak marah-marah hari ni. Sampai tidur. Agak-agak dapat tak? Senyum je hari ni. Nanti balik, tengok ada pinggan tak basuh. Nak marah ke nak senyum? Masya Allah. Tengok masuk bilik, kemplekak pula bergulung. Nak marah ke nak senyum? Redha. Tadi senyum, tiba-tiba redha pula. Nampak makin susah. Biarlah sekali seorang hidup ada hari kita tak ada marah-marah. Jangan sampai kita mati tak ada pun hari yang macam ni. Senyum sampai suami rasa pelik. Suami pun bagi mesej ke anak-anak, balik semua hujung minggu ni. Mak kau dah pelik sangat. Dia tak ada macam ni biasa ni, senyum memanjang. Nabi sebut senyuman adalah sedekah. Hadis yang sahih. Berwajah yang manis itu sedekah. Setiap kali kita senyum, pahala. Lagi banyak senyum, lagi banyak pahala. Senyum paling banyak pahala, senyum pada pasangan sendiri. Nabi sebut khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling baik di kalangan kamu, paling sempurna iman, paling baik akhlak, orang yang paling baik dengan ahli keluarga. Senyum manis dengan suami paling susah, sebab itu pahala paling banyak. Sebab dia paling banyak menyakitkan hati kita. Senyum pada suami orang lain paling mudah, sebab kita tak ada apa-apa masalah dengan dia. Sebab itu lagi susah sesuatu ibadah kita nak buat lagi tinggi pahala. Kau main dengan suami orang lain, senyum tu emoji mata sepet. Dengan suami sendiri senyum tak bergerak pipi. Macam tu je. Padahal itulah gudang pahala yang sangat besar. Maafkan, senyum, buat baik pada suami, buat isteri. Dengan isteri ramah, tanya awak apa khabar, awak duduk rumah macam mana, solat awak macam mana. Janganlah lambat solat, kerja rumah tak habis, nanti saya balik saya tolong awak. Allahu Akbar, suami yang terbaik. Ini ciri-ciri suami sebagaimana akhlak Nabi SAW. Alhamdulillah, mudah-mudahan perkongsian kita pada hari ini dapat manfaat, dapat kebaikan, yang penting membawa perubahan. InsyaAllah kita menjadi manusia yang tahu hikmah di sebalik setiap ujian. Namun saya rasa tak lengkap. Orang kata Ustazah macam mana nak sabar? Nabi SAW pernah bersabda, maukah kamu aku ajarkan kepada kamu satu amalan, apabila kamu melakukannya, kamu boleh melawan rasa marah, kamu boleh hilangkan rasa marah. Ada orang tanya, Ustazah macam mana tengah marah, geram? Nabi mengajarkan isti'azah. Masa tengah marah sebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Aku mohon perlindungan daripada syaitan yang direjam. Nanti Allah akan mengatakan malaikat untuk merejam syaitan yang ada bersama dengan kita. Sebab kita mohon, aku mohon perlindungan. A'udzubillah dengan Allah, minasyaitanirrajim, daripada syaitan yang direjam. Maka ada malaikat yang Allah perintahkan untuk merejam syaitan yang ada bersama kita. Bila marah kan kita rasa panas, panas itu daripada api, syaitan daripada api. Sebab itu kita kena terus selamat daripada godaan syaitan tersebut dengan membaca isti'azah. Dan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Ila akhir ayat. Yang bermaksud, barang siapa yang apabila ditimpa ujian ataupun musibah besar atau kecil, lalu mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka itulah yang akan mendapat pertolongan daripada Allah. Balik rumah ni nampak ada pinggan tak basuh, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Suami dengar, suami tanya, awak doa saya mati ke? Sebab dia tak dengar. Kalimah innalillah, istirja ini bukan hanya khabar kematian. Apa-apa ujian, tiba-tiba aksiden, langgar cium orang, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Allah sebut siapa yang ucap kalimah ini bila ditimpa ujian musibah, ulaika alaihim salawatu min rabbihim, mereka akan dapat pertolongan daripada Allah. InsyaAllah Allah akan permudahkan. Bila kena langgar pun orang yang keluar tiba-tiba muka mani tak marah sangat.
Tiba-tiba boleh selesai dengan mudah. Tiba-tiba kalau bergaduh pun ada orang datang menamaikan. Pertolongan Allah akan datang. Siapa yang kembalikan ujian itu, ini datang daripada Allah dan dikembalikan kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahu Akbar, subhanallah. Dah bersin tu kan, kita tak boleh terus lah. Itu si gena tu kan. Yarhamkallah, subhanallah. Saya mohon maaf salah dan silap pada jemaah muslimin muslimat sekalian. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua dikurniakan oleh Allah husnul khatimah.